untuk Malaysia. Teruslah teguh demi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa pada hari ini. Hai, apa khabar semua? Saya Muhammad Azrul Rizal bin Muhammad Azhari daripada Union Entomologi dan Pest di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai penggunaan perangkap nyamuk MyMed dalam kawalan denggi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu demam denggi? Demam denggi adalah merupakan demam yang disebabkan oleh virus denggi yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Dia menyerang semua peringkat umur, tidak mengira bangsa, agama, status, semua boleh kena penyakit demam denggi. Demam denggi dianggap bahaya pada masa kini kerana masih tiada ubat atau vaksin dan ia boleh membawa maut. Itu yang paling pentinglah untuk kita ketahui. Cara kawalan yang paling berkesan ialah dengan cara menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mari kita kenali dulu macam mana, apakah rupa nyamuk Aedes. Kalau tuan-tuan pernah lihat ataupun pernah terjumpa, nyamuk Aedes ni mempunyai berwarna hitam dan mempunyai banyak belang hitam dan putih pada kaki dan badan. Selalunya nyamuk Aedes ni membiak di air yang bertakung dan jernih. Waktu puncak gigitan selalunya pada awal pagi dan juga lewat petang. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, inilah MyMed. Seperti ada di tangan saya ni. Ini adalah MyMed. MyMed merupakan peralatan untuk memerangkap dan membunuh nyamuk dewasa yang gravid. Gravid ni istilahnya adalah nyamuk yang bersedia untuk bertelur serta larva nyamuk Aedes. Berikut adalah beberapa komponen MyMed. Yang pertama, kita ada penutup. Yang kedua, pelampung berjaring halus. Yang ketiga, bekas. Bekas air ni 600 ml air. Dia punya ukuran lebih kurang. Corong bertapis, kita ada gelang berpelekat dan kita ada satu seceh 30 gram BTI. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, apa itu BTI? BTI ataupun nama panjang dia adalah Bacillus thuringiensis israeliensis, merupakan kumpulan bakteria yang bertindak sebagai ejen kawalan biologi bagi membunuh larva nyamuk. BTI akan mengandungi kristal toksin apabila ia dimakan oleh larva Aedes. Kristal itu akan memecah dinding usus ataupun perut larva Aedes tersebut. Ini akan mengakibatkan kematian pada larva. Lagi banyak larva makan BTI, lebih cepat larva tersebut mati. Aktiviti BTI di dalam air juga akan menghasilkan karbon dioksida yang akan menarik kedatangan nyamuk dewasa ke arah perangkap. Itu macam dia punya umpan lah, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana cara MyMed beroperasi? Pertama sekali, nyamuk Aedes akan terbang mencari air jernih yang bertakung untuk bertelur, minum dan mungkin juga berehat. Aktiviti BTI di dalam air yang kita letakkan tadi akan menghasilkan karbon dioksida dan menarik kedatangan nyamuk dewasa ke arah perangkap. Nyamuk akan terperangkap pada permukaan melekit pada bahagian dalam MyMed tersebut. Apabila cuba mendekati permukaan air yang terdapat di tengah-tengah gelang yang melekit tadi, dia akan cuba landing dan dia akan melekat pada gum yang kita letakkan tadi. Nyamuk akan terus melekat di situ dan mati.
nyamuk tersebut akan menarik nyamuk-nyamuk lain untuk datang berkumpul dan terperangkap di dalam MyMate. Ini berikut pula adalah bagaimana tadi nyamuk dewasa, yang ini adalah bagaimana larva pula, bagaimana larva tersebut terperangkap di dalam MyMate. Sekiranya nyamuk bertelur di dalam MyMate, okey, dia sempat bertelur dan dia menetas menjadi larva, larva akan dimusnahkan oleh BTI tadi, ya, agen biologi membunuh larva. Larva akan makan BTI pada dasar ataupun pada keadaan yang terapung, dia akan makan ataupun di dasar bekas tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya mau kongsi bagaimana cara untuk kita sediakan MyMate. Pertama sekali, masukkan air paip lebih kurang 600 ml, kira-kira ataupun lebih mudah lah, kira-kira 4 cawan air ke dalam bekas silinder. Okay. Masukkan air, ya, dalam bekas silinder tersebut. Kemudian kita masukkan 1 seceh BTI ke dalam air tadi dan kita masukkan pelampung. Ya, ini adalah pelampung, kita masukkan di dalam. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita letak dulu dia punya gelang berpelekat di atas. Kita buka dan tampal di atas pelampung dan kita masukkan ke dalam MyMate. Kemudian masukkan corong, mudah saja, tak sampai pun 2 minit. Dan kita tutup dengan penutup. Dah siap, okay? Tenang saja. Kemudian kita boleh tambah air setiap 2 atau 3 minggu dan tukarkan gelang berpelekat sekiranya dia tidak lagi melekit. Mungkin selepas seminggu atau 2 minggu, gelang ni akan dipenuhi dengan nyamuk ataupun dengan habuk. Okay? Jadi dia lama-lama dia tidak melekat. Jadi kita perlu tukar. MyMate boleh berfungsi dengan air yang paling minimal sebab pelampung di dalam ni akan ikut aras air. Kalau air rendah dia akan turun, kalau air bertambah dia akan naiklah. Itu sebab kelebihan dia ada pelampung yang disediakan. Lokasi untuk meletakkan MyMate, di mana kawasan yang sesuai, tuan-tuan dan puan-puan? Kita boleh letakkan di permukaan rata dan kawasan gelap atau tempat biasa nyamuk Aedes ditemui, sama ada di dalam dan di luar rumah. Sebaiknya boleh MyMate tu boleh diletakkan di tempat yang kita boleh lihat dan tidak tersorok. Bukan apa, tuan-tuan, kadang-kadang kita terlupa kita ada pasang MyMate. Nanti lama-lama dia akan kering dan sebagainya, susah untuk diselenggara. Ataupun di bawah teduhan. Ini kalau di luar rumah, kita boleh diletak di bawah teduhan, ni maksud di bawah pokok. Mestilah jauh dari sinar matahari dan hujan. MyMate juga boleh dipasang di luar rumah, outdoor, tetapi selenggaraan dia lebih kerap macam saya cakap tadi lah. Kalau kita letak di luar rumah, dia akan mudah kering kalau terdedah pada cahaya matahari. Kalau di hujan, mungkin air akan masuk, dia akan melimpah. So, kita kena kerap tengok berbanding kalau kita letak di dalam rumah. Okay? Penyelenggaraan mungkin dalam 2 minggu 1 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, antara lokasi lain yang boleh kita letak adalah diletakkan berhampiran dengan bekas berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Seperti yang saya cakap tadi, tuan-tuan, dia nyamuk Aedes ni akan membiak di air yang bekas yang bertakung, di air yang bertakung dan jernih. Okay? Contoh di dekat pasu bunga, di lapis pasu bunga tu selalu kita jumpa pembiakan positif. Kalau di dalam rumah, di tandas, di baldi, kita boleh letakkan juga. Dan diletakkan di kawasan rehat nyamuk atau vegetasi. Vegetasi ni adalah rimpunan ataupun kalau yang suka tanam pokok tu kan ada buat dia punya di depan rumah tu, kita boleh letak di tempat yang sesuai, yang teduh di situ. Okay? Dan diletakkan di bahagian bawah dan tidak terlalu tinggi. Ini kenapa, tuan-tuan? Kalau kita letak di terlalu tinggi, takut dia terbalik dan tumpah. Dan jauh daripada kacau ganggu haiwan dan manusia. Jadi tuan-tuan kena pastikanlah bila nak letakkan ni, mestilah yang jauh daripada gangguan haiwan. Contoh ada kucing ke ataupun anjing di rumah,
Kadang-kadang dia tak tahu, dia akan main dan mungkin bekas ni boleh terbalik dan tumpah. Jika rumah 2 tingkat, ia boleh diletakkan di hujung atas, di atas rumah, di hujung dan di bawah anak tangga yang sesuai lah, kawasan yang gelap kan, memang nyamuk suka berehat. Antara perkara yang perlu kita tahu, macam mana kita nak pastikan urungan nyamuk tersebut sama ada banyak atau kurang. Kadang-kadang kita boleh perasan banyak atau kurang urungan nyamuk di dalam rumah kita. Yang pertama, selalunya banyak walaupun air dah kering. Walaupun air dah kering, kita tengok di pelampung kita tu banyak nyamuk yang melekat. Antara lain kenapa tuan-tuan, walaupun air dah kering, kenapa nyamuk masih masuk? Kerana nyamuk yang mati tadi, yang melekat pada pelampung ni, akan menghasilkan feromon. Dia akan menarik nyamuk-nyamuk lain untuk datang. Selain daripada itu tuan-tuan, jika kita kehabisan BTI tadi, jika kehabisan BTI, kita juga boleh gunakan nyamuk yang mati tadi, kita lenyekkan dia dan boleh campurkan sekali dengan air dalam silinder tersebut. Kata jus nyamuk lah, kerana dia feromon tu akan menarik kedatangan nyamuk-nyamuk dewasa yang lain. Ada soalan yang tanya, apa akan jadi jika terus gunakan air pipe? Maksudnya buka je air pipe terus kita tadah ni. Tuan-tuan, air pipe yang kita yang kita ada di rumah tu, yang dibekalkan melalui pipe kita, ada mengandungi klorin. Selalunya dia hanya akan berfungsi pada kadar yang maksimum selepas 2 minggu. Tuan-tuan. Jadi lebih baik kalau tuan-tuan tadah dulu air untuk kegunaan MyMed ni, tadah dulu air dan simpan peram dulu sehingga 24 hingga 72 jam begitu dalam 3 hari supaya mendakan klorin tu hilang dan baru masukkan ke dalam MyMed. Dan dia boleh berfungsi pada kadar optimum, tak perlulah tunggu sampai 2 minggu. Mungkin 2-3 hari dah boleh on. Tuan-tuan jangan terkejut. Mungkin nanti kalau tuan-tuan pasang di rumah, tuan-tuan akan dapati bukan saja nyamuk yang melekat di sini. Kadang-kadang banyak yang melekat yang kita jumpa adalah cicak. Kenapa? Sebab di sini ada sumber makanan, iaitu serangga, iaitu nyamuk. Jadi tuan-tuan jangan terkejutlah, ini perangkap cicak pula nanti. Memang akan banyak cicak akan terperangkap sebab tempat dia untuk dia mencari makanan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kaedah pelaksanaan MyMed ni kita kenali sebagai Community Orbit Trap. Projek ini, Community Orbit Trap ni di Sabah. Yang pertama kita akan pasang MyMed ni adalah di Taman Fajar Sandakan yang akan melibatkan lebih kurang 100 buah rumah pada peringkat awal ni sebagai pilot project. Jadi setiap rumah atau blok yang terpilih di lokaliti yang bermasalah denggi akan diletakkan MyMed. Kenapa kita pilih Taman Fajar ni tuan-tuan? Sebab Taman Fajar ni setiap tahun berlakunya kes denggi dan pernah juga ada berlakunya kematian di lokaliti tersebut dan juga wabak. Jadi tuan rumah perlu memaklumkan kepada anggota kesihatan jika mendapati MyMed ada nyamuk setiap minggu. Bila kita bekalkan ni nanti pada sukarelawan komuniti yang terpilih tadi, mereka kena pastikan ataupun kena lihat selenggara MyMed ni setiap minggu lah. Dan sekiranya ada nyamuk, mereka boleh hubungi anggota kesihatan nanti. Dan anggota kesihatan akan datang ke rumah dan mengambil sampel nyamuk untuk kita bawa pulang ke makmal untuk kita tengok apakah spesies nyamuk tersebut. Sama ada Aedes aegypti, Aedes albopictus ataupun dari spesies-spesies yang lain seperti Culex dan sebagainya. Dan kita akan beri penggantian stickering yang baru jika perlu. So tuan rumah tidak perlu risaulah nanti kita dah ambil stickering dia nanti, macam mana nak perlu gam balik ke macam mana. Kita akan replace, kita akan ganti. Jadi penilaian keberkesanan MyMed ni akan kita nilai selepas 12 minggu daripada tarikh pemasangan. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak share sedikit tentang kejayaan pemasangan MyMed di Melaka. Sebenarnya MyMed ni dah lama lah dipasang di seluruh Malaysia dan ini antara kejayaan yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan.
di Melaka, daerah Melaka Tengah, MyMed telah dipasang di Taman Aikroh Hai pada tahun 2016. Seperti yang tuan-tuan boleh tengok di table ni, di jadual ni, kita dapati pada tahun 2014 dan 2015 bilangan kes denggi di Taman Aikroh ni banyaklah, kita memang kata banyak. 21 kes pada 2014, 25 pada dan kita tengok Taman Aikroh ni dipilih juga berdasarkan 8 episod wabak yang berlaku pada tahun 2015, tuan-tuan. Itu yang menyebabkan dia punya bilangan kes yang banyak lah. Pada tahun 2016, minggu epid 1 hingga 11, 3 episod wabak telah dilakukan, bermaksud sebelum diorang pasang, sebelum kita pasang MyMed. Jadi MyMed di Taman Aikroh Melaka Aikroh ni, tempoh pelaksanaan dipasang selama 37 minggu. Pemantauan edis telah dijalankan secara mingguan. Sebanyak 430 unit dipasang di lorong setia dan 450 unit dipasang di lorong utama. Kalau kita campur lebih kurang 800, dekat 900 lah. Dekat 900 pemasangan MyMed di Taman Aikroh ni. Tuan-tuan tengok. So untuk satu rumah kita letakkan 3 unit yang melibatkan lebih kurang 295 buah rumah. Banyak tuan-tuan. Ini lebih kurang, inilah peta lebih kurang tuan-tuan boleh tengok di slide. Dua kawasan ataupun 2 lokasi yang kita buat pemasangan. Okey, jadual ni pula menunjukkan tuan-tuan bilangan tangkapan nyamuk Aedes betina. Kalau tuan-tuan tengok di sini Ini yang melekat, maksud saya tadi yang melekat pada pelampung tadi, pada sticky ring tadi. Ini setiap minggu kita collect, penduduk akan telefon, kita akan pergi collect dan kita bawa balik, kita akan ID, kita akan identifikasikan, kita tengok. Okey. So tuan-tuan boleh tengok di sinilah. Paling rendah pun jumlah tangkapan dia adalah 100, pada awalnya 163 ekor. Okey. Tuan-tuan bayangkanlah kalau 163 ekor, seekor nyamuk betina boleh bertelur sehingga 100 biji. Ini dia punya projection dia. Kalau 163, kita anggaran populasi yang dapat kita kurangkan adalah lebih kurang 16,300 ekor. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya. So jumlah tangkapan lebih kurang secara keseluruhan adalah 10,872 ekor tuan-tuan dan puan-puan. Banyak tuan-tuan. Kalau kita memang banyak tangkapan yang boleh kita dapat melalui MyMed ni. So kita anggarkan pengurangan populasi lebih kurang 1,87,200 ekor tuan-tuan. Bayangkan. Bayangkan kita dapat kurangkan populasi ni. Tuan. Jadi bermula minggu 11 hingga minggu ke-48, sejumlah 10,000 ekor nyamuk Aedes betina telah ditangkap. Anggaran populasi seperti yang saya cakap tadi lebih kurang 1 juta lebih ekor lah. Dan ini saya tunjukkan sedikit graf. Graf tangkapan dan bekas MyMed positif. Kalau kita lihat sepanjang tempoh pemasangan memang ada tangkapan tuan-tuan. Memang ada tangkapan yang graf bertanda warna orange ni. Ini adalah bilangan nyamuk Aedes yang kita tangkap. Okey. Dan ini adalah bekas yang positif. Yang kita pasang tu bilangan bekas yang ada nyamuk. Positif tu bermaksud bekas yang perangkap yang ada nyamuk. Dan kita tengok kes kes yang merah ni tuan-tuan, bilangan kes denggi kosong, ada satu, minggu ke-18 ada satu dan kosong. So kalau kita boleh rumuskan impak dia punya implementation MyMed di Taman Aikroh ni sejak pemasangan MyMed bermula minggu 11 hingga minggu ke-48, sejumlah 4 kes denggi sahaja dan tiada wabak dilakukan. Tiada wabak dilakukan di lokaliti tersebut. Berbanding tempoh yang sama, kalau kita tengok tempoh yang sama pada tahun 2015, sejumlah 37 kes dan 5 episod wabak telah dilakukan di lokaliti Taman Aikroh. Jadi pengurangan kes pada 2016 berbanding 2015 dan tempoh yang sama adalah 89% tuan-tuan.
Manakala kalau kita tengok pengurangan episod wabak 100%. Jadi secara rumusan, implementasi MyMed ini mampu mengurangkan populasi nyamuk Aedes bagi pencegahan kes dan wabak penyakit demam denggi dan seterusnya membantu kawalan wabak sedia ada bagi memutuskan transmisi denggi. Tetapi harus dilaksanakan dengan pemantauan dan penyelenggaraan yang sistematik dan berterusan. Dan satu lagi sebelum saya berakhir, satu pesanan saya pada penduduk yang akan dapat MyMed nanti, yang akan sama-sama, kita akan buat sama-sama projek ni di Taman Fajar di Sabah, di Taman Fajar Sandakan. Penduduk atau tuan rumah perlu memastikan MyMed tidak hilang dan berada dalam keadaan baik supaya ia dapat berfungsi pada tahap yang optimum. So, daripada saya, itu saja. Dan saya cuba tengok. Mungkin ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sementara kita ada masa sedikit lagi ni, saya akan bacakan beberapa soalan dan cuba jawab beberapa soalan. Okey, soalan pertama kita dapati, ada Tanabir Ronggeng, kita dapati ada beberapa sukarelawan Kombi tertinggal sesi taklimat. Okey, tidak mengapa tuan-tuan, yang tertinggal ni nanti saya akan sharekan slide ni di Pejabat Kesihatan kawasan Sandakan. Nanti tuan-tuan boleh berhubung untuk dapatkan slide tersebut. Okey. Ada soalan lain? Okey, terima kasih. Encik Isyak Apuk, pengerusi Kombi Taman Fajar, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Jadi saya harap kerjasama ini dapat berterusan dan kita win-win situation supaya penduduk di Taman Fajar Sandakan ni berada dalam keadaan selamat dan sejahtera. Dan sekiranya projek ini berjaya, kita akan kembangkan ke lokaliti lain di Sandakan ataupun di daerah lain di Sabah. Assalamualaikum, adakah akan percuma setiap masa alat MyMed? Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, peralatan ataupun perkhidmatan yang kita berikan daripada Jabatan Kesihatan percuma lah tuan-tuan. Ini adalah projek yang kita bekalkan adalah percuma. Untuk tuan-tuan jaga, untuk membantu kita dalam kawalan denggi. Dan seperti yang saya cakap tadi, sticky ring yang kita bekalkan juga adalah percuma. Tak perlu bayar. Jangan pula nanti ada orang mengaku daripada kesihatan yang datang kata minta bayar. Bukan, kesihatan free, Jabatan Kesihatan di Sabah, percuma. Okey, saya rasa baiklah, saya rasa itu saja setakat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai di sini dulu kita bersiaran. Sehingga kita jumpa lagi, jaga diri, patuhi SOP. Assalamualaikum. Terima kasih.